Bila orang kata Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim, pasal apa? Kenapa? Bila orang kata Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim, bukan sebab Bukhari tu guru Imam Muslim maka dia mesti lebih sahih daripada Imam Muslim, daripada Sahih Muslim. Tak. Kerana Imam Bukhari ni pun ada guru juga, dah ada kitab juga, macam Ishaq bin Rahoyah kan? Ishaq bin Rahoyah guru Bukhari dan dia ada kitab Musnad, tapi Musnad dia tak diangkat lebih sahih daripada Sahih Bukhari walaupun dia guru pada Imam Bukhari. Jadi kenapa Sahih Bukhari diangkat? Kerana Imam Bukhari meletakkan syarat yang begitu ketat. Masa nak tulis Sahih Bukhari tu syarat dia ketat. Nak pilih mana-mana riwayat untuk masuk dalam kitab dia sangat ketat. Bukan semata-mata sahih, sahih tahap tinggi. Bukan sahih yang biasa-biasa punya, ni sahih tahap tinggi. Yang mana para ulama bila dia tengok Sahih Bukhari, pertamanya Imam Bukhari ni masa tulis Sahih Bukhari dia tak ada mukadimah. Bismillah terus hadis. Tuan-tuan perempuan biasa buka Sahih Bukhari? Hari ni baru buka kan? Sebahagian mungkin ada lah pernah buka. Dia tak ada mukadimah. Imam Muslim ada mukadimah panjang. Kebanyakan ulama-ulama hadis ni ada mukadimah masa dia tulis kitab. Imam Bukhari tak ada. Bismillah terus mula dengan hadis. Hadis pertama hadis bab niat. Ibn Hajar kata hadis bab niat itulah khutbah mukadimah dia. So nak bagi tahu aku nak tulis, aku nak himpunkan hadis dengan niat yang baik insya-Allah supaya Allah Taala berikan aku ganjaran. So mereka mengkaji nama-nama perawi yang ada dalam tu, mereka kaji dan mereka rumuskan apakah syarat Bukhari dalam kitab dia. Syarat Bukhari maksudnya apakah piawaian yang Imam Bukhari gunakan untuk memilih dan menyaring hadis-hadis untuk dimasukkan di dalam sahih dia. Jadi secara umumnya saya boleh kata Sahih Bukhari lebih sahih berbanding Sahih Muslim adalah disebabkan oleh kerana 5 perkara. 5 perkara ni menjadikan Sahih Bukhari lebih sahih berbanding Sahih Muslim. Ni nak bagi faham dulu ni, sebab kita nak belajar kitab ni, so paling tidak kena faham dulu. Pertama, kaedah pemilihan hadis untuk dimasukkan di dalam Sahih Bukhari lebih ketat berbanding Sahih Muslim. Dari sudut apa? Dari sudut pemilihan anak murid kepada tokoh-tokoh hadis. Imam Bukhari ni kalau dia nak pilih hadis, dia akan cari tokoh-tokoh hadis zaman tu yang hebat-hebat. Dan oleh kerana dia tokoh, mestilah ramai anak murid, betul tak? Dan sebahagian tokoh ni, anak murid yang ramai ni bukan semua satu level. Ada yang cerdik, ada yang kurang cerdik, ada yang tak apa nak cerdik pun ada juga. Cikgu kan, cikgu bagus macam mana pun, ada tak anak murid yang fail? Ada. Bukan salah cikgu, salah anak murid tu lah, tak belajar betul. Samalah macam tokoh-tokoh hadis zaman dulu, dia menjadi tumpuan, hadis kat dia banyak, macam A'mash, macam Zuhri, ni nama-nama besar perawi hadis. Anak murid ramai. Bila anak murid ramai, Imam Bukhari saring, anak murid Zuhri ni aku bahagikan kepada 5 martabat. 5 level anak murid Az-Zuhri. Level pertama, anak murid yang ingatan kuat, tekun, melazimi Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Bukan hanya ingatan kuat, bukan hanya cerdik dan bijak, tekun, rajin dan melazimi Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Ini the best, cream of the cream. Anak murid nombor 2, Zuhri ni pun ada anak murid yang level nombor 2, yang mana cerdik, bijak, ingatan kuat, tekun, tapi tak melazimi Zuhri lama. Mungkin jumpa Zuhri ni waktu haji, ambil hadis 2-3 lepas tu balik, sebab hidup jauh. Macam Al-Auza'i. Auza'i ni tokoh besar daripada Syam, tapi dia tak melazimi Zuhri lama. Macam yang pertama tadi, Imam Malik,
anak murid Zuhri yang bijak dan melazimi Zuhri lama. Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Ma'mar bin Rashid. Ada anak murid nombor 3, level nombor 3. Taklah begitu kukuh. Diterimalah ingatan dia tu, tapi taklah tekun dan hafalannya kuat. Melazimi Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Ni macam Muhammad bin Ishaq dan seumpamanya. Ni Bukhari kata level nombor 3. Level nombor 4, macam nombor 3 juga, dia punya ingatan dia tu, tapi dia tak melazimi Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Macam Sufyan bin Husain dan seumpamanya. Dan level nombor 5, perawi yang daif. Zuhri pun ada anak murid yang daif. Bukan daif, ada juga yang majhul, ada juga yang matruk, terlalu daif pun ada juga. Yang ni macam Ishaq bin Abi Farwah dan seumpamanya. So Imam Bukhari dia kategorikan dulu. Bila aku nak pilih riwayat Zuhri dalam masalah ni, Imam Bukhari kata, aku akan pilih untuk hadis yang pertama di dalam bab, aku akan pilih anak murid nombor 1 sahaja. Sebenarnya nombor 2 tu pun sahih juga, tapi dia kata aku nak nombor 1 Nombor 2 ni aku jadikan mutabaat dan syawahid. Aku jadikan sokongan untuk hadis nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan seterusnya dalam bab. Aku ambil nombor 2. Tapi nombor 1 punya hadis mesti datang daripada level nombor 1. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jadi dia kurun zaman mana yang dia ambil imam-imam ni? Sebelum dia. Kurun pertama hijrah, kurun kedua hijrah. Sebab Imam Bukhari kurun ketiga. Ya. Okey. Imam Muslim, masa dia pilih tu, untuk hadis usul dia panggil, hadis nombor 1 dan nombor 1 dalam bab, dia rendahkan sikit syarat. Dia kata level 1 dan level 2 aku terima sebagai hadis utama, level 3 aku terima untuk hadis sokongan. So Imam Muslim ni dari sudut syarat pemilihan tu dia longgar sikit. Okey, itu sebab nombor 1. Dia ada 5 sebab. Okey, boleh Adam? Boleh kan? Slow-slow je bagi faham. Tapi tuan-tuan perempuan tak ada masalah ni, semua mengaji tinggi belaka ni. Mungkin cerdik pada saya lebih lagi. Nombor 2, syarat hadis nak sahih. Syarat pertama, sanad mesti bersambung. Sanad ni apa? Sanad ni salah silah perawi. Saya ambil daripada siapa? Daripada guru saya. Guru saya mesti ambil pada guru dia. Guru dia ambil pada guru, pada Abu Hurairah, pada Nabi. Kalau saya ambil daripada orang yang saya tak pernah jumpa, sanad jadi terputus. Mesti ada orang di tengah-tengah tu dan kena nyatakan siapa. Okey, tu syarat pertama. Hadis nak bagi jadi sahih, sanad kena bersambung, iaitu mesti ambil secara langsung. Dan benda ni sebenarnya badahiyat, benda yang logik. Orang datang bawa berita kat kita, kita akan tanya, siapa bagi tahu hang benda ni? Logik kan? Kita pun pernah buat benda yang sama, walaupun kita sebelum minta belajar hadis pun. Tapi kita akan tanya, hang dapat berita ni daripada siapa? Daripada fulan bin fulan. Dia dapat daripada siapa? Kita akan tanya kan? Itu proses siasatan. Zaman dulu pun macam tu juga. Dia akan tanya, man haddatsaka bihadza? Siapa yang bagi tahu hang benda ni? So nak jadikan sanad bersambung ni, syarat sahih, sanad mesti bersambung. Mesti perawi ni jumpa perawi ni. Macam mana kita nak tahu jumpa tak jumpa? Perawi zaman Imam Bukhari ni, ada perawi yang kadang-kadang dah mati dah. Sahabat Imam Bukhari tak pernah jumpa. Anak murid sahabat, mungkin Imam Bukhari tak pernah jumpa anak murid sahabat ni. So macam mana Imam Bukhari nak menentukan kaedah orang ni pernah jumpa orang ni? Imam Bukhari letakkan satu syarat. Syarat dia kata, mesti ada bukti pertemuan walaupun sekali. Cukuplah. Macam mana nak tahu bukti pertemuan? Kita jumpa mana-mana sanad. Dalam sanad yang saya, kalau katalah Imam Bukhari nak pilih hadis saya riwayat daripada Haji Aziz, guna riwayat yang saya jelaskan, saya dengar betul daripada Haji Aziz, daripada mulut dia sendiri. Contoh, haddatsana Abdul Aziz, telah bercerita kepada saya Abdul Aziz. So Imam Bukhari kata, okey, mereka pernah jumpa sebab pernah ada pertemuan, dengar langsung. Tapi kalau saya kata an,
Abdul Aziz. Daripada Imam Bukhari kata, ni kena letak tanda soal. Kena cari sanad lain yang saya riwayat daripada Haji Abdul Aziz. Ada tak saya pernah dengar daripada dia langsung? Kalau sekadar daripada, sebab an tu daripada boleh jadi dengar langsung, boleh jadi dengar tak langsung. Tu Imam Bukhari punya syarat. Ketat. Muslim punya syarat longgar. Muslim kata, kalau saya guna an Abdul Aziz dan saya hidup sezaman dengan Haji Abdul Aziz, kemungkinan bertemu ada, dikira bersambung. Tak perlu ada bukti. Cukup kebarangkalian bertemu, cukup. Sezaman dan ada kemungkinan, cukup. Imam Muslim kata. So dari sudut ni Imam Bukhari lebih ketat. Okey. Boleh Nak bincang 5 ke? Sehari bincang 5 tu tak habis pula kan? Cukup lah tu untuk 2. Cukup lah tu kan? So orang tahu. Lepas ni kalau cerita pasal apa Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim, dapat cerita 2 tu pun orang dah hats off. Kalau ingat lah. Tapi nombor 3, nombor 4 tu tak susah. Hadis dalam Sahih Bukhari yang dikritik sikit berbanding dalam Sahih Muslim. Sebab tu Sahih Bukhari lebih tinggi. Sebab hadis dia yang dikritik oleh ulama kemudian kurang. Perawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari sikit berbanding perawi yang dikritik dalam Sahih Muslim. Dan nombor 5, kebanyakan perawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari itu guru dia sendiri berbanding Sahih Muslim yang bukan guru dia. Jadi anak murid lebih mahir tentang hadis gurunya dan dia boleh pilih yang mana sahih, yang mana tak sahih. So itu 5 sebab. Mengapa? Waalaikumsalam. Dan itu 5 sebab yang menjadikan kenapa Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim.